Subhanallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fil kitabil karim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama berada dalam satu majlis ilmu, dan juga pada waktu ini kita berada dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, dalam suasana yang baik. Mudah-mudahan pertemuan dan perkumpulan kita pada malam ini diberikan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada waktu ini saya mengajak kepada semua yang hadir untuk sama-sama kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan dakwah yang telah disempurnakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dibantu, disokong hebat oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga kini kita masih mengecapi nikmat iman dan juga Islam. Alhamdulillah. Ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali perkongsian ilmu yang kita ambil faedah dan manfaat daripada kitab Penawar Bagi Hati yang disusun ataupun yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili rahimahumullah. Kita masih lagi pada bab yang sama, iaitu pada membicarakan tentang zuhud ataupun zahidun, orang yang zuhud, iaitu bab yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimahumullah, dan ketahui olehmu bahawasanya sebab bagi zahid itu 3 perkara. Syekh Abdul Qadir sebut kepada kita, bagi yang ada kitab Jawi, muka surat 73, muka surat 73. Setelah kita bicarakan beberapa perkara daripada mukaddimah bab yang ketiga, daripada dalilnya, dan juga menyebutkan peringkat-peringkat zuhudnya,
Sampailah kepada malam ini kita akan sambung, iaitu pada bicara sebab bagi zuhud. Seperti yang disebutkan pada kitab, Syekh Abdul Qadir sebut kepada kita ada 3 sebab yang membolehkan ataupun yang menjadikan seseorang itu zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, takut akan api neraka, dan iaitu zahid sekalian yang takut. Pertama sekali, Syekh Abdul Qadir sebut kepada kita sebab bagi seseorang itu zuhud ialah disebabkan dia takut. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan pada ayat ke-65 dan ayat ke-66. Dalam surah Al-Furqan, yakni di penghujung surah, kalau kita mengamatinya, bermula pada ayat ke-63 sampailah habis surah, menyebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman. Menyebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Jadi salah satunya iaitu mereka ini seperti yang disebut firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Maksudnya, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal, sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kembali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada ayat ini jelas menunjukkan kepada kita, bagi sekumpulan ataupun di kalangan orang-orang yang beriman, yang mereka ini sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ini minta supaya dijauhkan daripada api neraka. Dan sudah pasti bagi kita yang ada pada waktu ini, sentiasa kita mohon pada Allah taala, ya Allah, masukkanlah kami ke syurga-Mu ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Jadi ciri-ciri ini adalah ciri yang menyebutkan kepada sifat seorang mukmin yang sempurna. Minta maaf sebut, tak semua orang yang muslim dia berdoa kepada Allah Ta'ala, dia minta agar dijauhkan daripada api neraka. Sebagai contoh, alhamdulillah kita istiqamah solat berjamaah. Habis saja kita solat selalu kita sebut wiridnya, Allahumma ajirni minan nar, ataupun ajirna minan nar, ya Allah, hindarikanlah aku daripada api neraka. Dan barangkali ada di luar sana yang ada orang muslim tetapi dia bukan mukmin, muslim tapi tidak sembahyang, contoh, maka bila masa mereka mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada azab api neraka. Sebab tu disebutkan pada ayat yang lain, disebutkan dengan jelas bagaimana ciri-ciri orang yang beriman ini, iman yang sempurna ini, iaitu pada ayat ke-60 daripada surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kenapa kita takut dengan api neraka? Dan tempat neraka itu di mana? Tempat neraka itu adalah di akhirat. Dan pada hari ini, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bukan seperti mana mereka yang disebutkan dalam Al-Quran, iaitu merujuk kepada kafir Quraisy. Bila mana Nabi SAW membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kebangkitan, maka mereka mendustakan setiap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebab tu kalau kita buka Quran, kita buka surah Al-Mursalat, Allah ulang 10 kali, wailu yawma izin lil mukadzibin,
celakalah pada hari itu, pada hari ini, yakni pada hari yaumul mahsyar, pada yaumiddin, hari pembalasan. Kenapa? Pada hari itu celakalah bagi sekalian orang-orang yang mendustakan. Di antara termasuk perkara yang disebut mendustakan itu apa? Iaitu mendustakan hari kebangkitan. Bagi mereka, bila mana kita hidup, kita mati. Dan bila mati, habis, hancur tulang. Dan perkara ini bagi mereka mustahil. Bolehkah dibangkitkan semula setelah mana tubuh badan kita hancur, lebur, tinggal tulang? Maka perkara ini didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi alhamdulillah, pada hari ini kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kita beriman adanya negeri akhirat. Sebab tu hari ini kita takut. Ni sebab tu kita ada dalam surau pada hari ini. Sebab tu kita sentiasa menjaga solat kita. Ibu-ibu sentiasa menutup aurat dengan baik. Ayah-ayah sentiasa mendidik isteri, anak-anak, semuanya dalam keadaan baik. Kenapa? Dalam surah At-Tahrim Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ila akhir ayat. Wahai sekalian orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Allah tak sebut ya ayyuhan nas, Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebab apa? Orang yang takut akan api neraka ini hanya orang-orang yang beriman. Maka di sini saya nak kongsikan, bila sebut ciri yang pertama ini, bagaimana orang ni boleh zuhud, adalah disebabkan dia takut. Di antara perkara yang dia takut apa dia? Takut akan api neraka Allah. Ini satu perkara yang bagus untuk kita mengingatkan akan akhirat kita. Maka hal ini, bila baca ayat ke-60 dalam surah Al-Mu'minun, baca, dengar saja ayat ini, maka Aisyah radhiyallahu anha bertanyakan kepada Nabi SAW. Situasi ayat ni membayangkan bagaimana ada manusia di kalangan manusia ini, mereka ni takut sungguh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Aisyah pun tanya, ya Rasulullah, kenapa mereka sebegini? Adakah mereka ini orang yang meminum khamar, yang ini meminum arak, ataupun mereka ni mencuri? Lalu sabda Nabi SAW, bukan. Namun mereka ialah orang yang rajin berpuasa. Mereka orang yang rajin solat. Mereka orang yang rajin bersedekah. Namun mereka ini takut yang amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kan bicara tentang perkara ni kita takut. Takut apa? Kita solat, rupa-rupanya tak ada nilai. Sebab tu Allah peringatkan kita pada surah Al-Bayyinah ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salah wa yutuz zakah, ila akhir ayat. Dan mereka tidaklah disuruh melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahuddin. Mukhlis, apakah maksud mukhlis? Daripada asal kalimah akhlasa yukhlisu, ikhlasan. Orang yang ikhlas dipanggil mukhlis. Orang yang ikhlas dipanggil mukhlis. Jadi bila kita sebut tentang ikhlas ni, kita benar-benar ikhlas tak? Waktu kita mendirikan solat, waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita satu peringatan besar. Kita boleh rujuk dalam surah Al-Hijr, buat catatan, takut lupa. Surah Al-Hijr pada ayat 39 dan 40. Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan kepada kita ikrar iblis. Apa iblis kata? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lakum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah Ta'ala berfirman pada ayat 39, qala, iblis berkata,
Rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku, oleh kerana Engkau menyesatkan aku ataupun menjadikan aku ni sesat, la uzayyinanna lahum fil ard, pasti aku akan menghiasi kejahatan, yakni menghiasi dunia ini pada mata manusia di dunia. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan pasti aku akan menyesatkan mereka keseluruhannya, illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang sebahagian daripada mereka itu orang yang dibersihkan. Perhatikan pada ayat ini. Tadi pada surah Al-Bayyinah ayat kelima, Allah Ta'ala sebut mukhlisina lahuddin. Kita ni ada tuntutan untuk beribadah dengan ikhlas. Bukan hanya masuk waktu sembahyang, habis beri salam, selesai, tanpa mengira akan yang kita sembahyang ini kerana Allah. Ada orang sembahyang kerana manusia, ada kerana macam-macam. Jadi Allah peringatkan kita pada surah Al-Hijr ayat ke-39 dan 40. 39 dan 40 ni di penghujung kisah. Kalau kita baca daripada awal, nanti balik rumah cuba buka. Ini kerja rumah ni, kena buka. Kalau tak buka, tak jumpa. Tak apalah, nanti kerja rumah macam pergi sekolah pula noh. Saya cerita pergi lah. Ayat 26, bermula ayat 26, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya aku akan jadikan manusia daripada tanah, iaitu tanah yang bercampur dengan lumpur hitam. Pada waktu itu bila Allah Ta'ala nak jadikan manusia, maka Allah Ta'ala menyatakan kepada penghuni syurga, waktu itu aku nak jadikan Adam. Maka Allah perintahkan kepada semua penghuni syurga untuk sujud kepada Adam. Sujud kat sini bukan ta'abud, tetapi ta'zim. Kalau ta'abud, sujud kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi ini hanya menghormati. Yang Allah nak cipta satu lagi makhluk, iaitu manusia. Waktu tersebut semua penghuni syurga sujud, maksudnya menghormati akan Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis. Tapi iblis tak mau sujud. Lalu Allah tanya, iblis, kenapa tak mau sujud? Lalu disebut apa? Sebab dia diciptakan daripada tanah, aku diciptakan daripada api. Maka sebab itu Allah kata apa? Kamu ni adalah makhluk yang terkutuk. Lalu Allah usir iblis ini daripada syurga. Cuma kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan cukup faham ayat ni. Bila sebut qala rabbi bima aghwaytani, qala ni maksudnya dia telah berkata. Yang berkata tu seorang je. Tapi iblis ni bukan orang lah. Nak kata ada seketui, ada sekok lah. Boleh no? Sekok lah. Ada ekor lah. Ada satu je, bukan qalu. Maka iblis ni siapa? Kena rujuk dalam tafsir. Iblis inilah yang merujukkan sebelum adanya manusia, ada dah makhluk awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia? Jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah. Allah sebut jin dulu baru manusia. Bahkan bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi. Lalu apa kata malaikat? Kenapa engkau hendak ciptakan makhluk yang suka menumpahkan darah dan membuat kerosakan? Maka kat sini ada satu signal. Malaikat ni dia sebut tentang siapa? Maka ulama tafsir sebut yang suka membuatkan kerosakan dan menumpahkan darah ini ialah merujuk kepada jin. Jin ni lebih awal mendiami bumi. Dan yang paling taat, yang paling kuat beribadah kepada Allah, itulah dia iblis tadi. Lalu Allah angkat kedudukannya masuk ke dalam syurga. Iblis ini digelar dengan nama Azazil, ataupun disebut juga dengan kalimah Ar-Raqi', yang paling banyak rukuk. Kan waktu kita solat, satu rakaat satu kali rukuk.
Orang yang rukuk disebut dengan kalimah bahasa Arabnya ar-raki', kan? Maka iblis inilah yang membantah, kan? Iblis inilah yang membantah. Akhirnya iblis ini juga dicampak keluar daripada syurga. Yes. Maka bila dia keluar daripada syurga, iblis ini dia minta penangguhan. Penangguhan apa? Umur. Sebab Allah Ta'ala telah melaknat dia sampai hari kiamat. Hari ni kita manusia, kalau kita buat dosa, kita bertaubat, Allah ampun dah. Allah ampun kan? Tapi iblis ini disebabkan keingkarannya itu, dengan sifat kesombongannya itu, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini melaknat kepada iblis ini sampai hari kiamat. Disebabkan dia ni terlaknat sehingga hari kiamat, dia minta kepada Allah Ta'ala, minta penangguhan kematian, kan? Allah Ta'ala menangguhkan kematian iblis sampailah hari kiamat. Maka apa yang dia buat? Ni di penghujung surah ni. Nanti balik, cuba buka balik ya. Tadi saya hanya baca kefahaman saja. Bermula ayat 26 sampai ayat 40 pada surah Al-Hijr. Sebab itu bila mana iblis kata, qala rabbi bima aghwaytani, iblis berkata, wahai Tuhanku, ni sejahil-jahil iblis, seteruk-teruk iblis, dia sebut wahai Tuhan. Masya Allah, wahai Tuhanku. Nah, dia kata apa? Rabbi bima aghwaytani, oleh sebab kamu jadikan aku ni sesat, pasti aku akan memperindahkan dunia ini bagi manusia, dan pasti aku menyesatkan mereka, kecuali, ada kecuali, tak semua, iaitu sebahagian kecil daripada manusia itu, yakni orang yang diikhlaskan. Beza ya, dalam surah Al-Bayyinah sebutnya mukhlisin, tapi dalam surah Al-Hijr Allah sebut mukhlasin. Kalimah mukhlis iaitu ismul fa'il, orang yang membersihkan diri. Tetapi mukhlasin, lam tadi baris atas menyebutkan orang yang dibersihkan, iaitu ismul maf'ul, kan? Orang yang dibersihkan. Maka di sini nak sebut pada kita, yang selamat daripada segala hasutan syaitan iblis ini hanyalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang-orang ni siapa? Sudah pasti bukan sembarangan orang. Sebab tu kita kena ikhlaskan dulu, barulah Allah bersihkan kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka di sini saya suka untuk mengambil kata-kata daripada Imam Hasan Al-Basri. Beliau menyebutkan orang beriman menghimpunkan dua perkara. Apakah dia himpunkan? Iaitu ihsan dan juga syafaqah. Dia menghimpunkan dua benda. Orang beriman ni, dia menghimpun, maksud menghimpun ni dia akan beramal dua perkara. Yang pertama sekali, ihsan, melakukan sesuatu amalan dengan amalan yang paling baik. Amalan yang paling baik. Sebab tu tiap-tiap malam kita baca surah Al-Mulk kan? Betul tak? Tiap-tiap malam baca Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, kan? Kenapa Allah sebut ahsanu amala? Kenapa Allah sebut ahsanu amala? Supaya untuk menguji kamu semua, siapa yang paling baik, bukan paling banyak. Tak semestinya orang yang paling banyak beramal ibadat itu adalah baik, tetapi yang Allah nak ialah orang yang paling baik. Sebab tu Imam Hasan Al-Basri sebut, orang yang beriman, betul-betul beriman ini, mereka akan melakukan apa jua ibadat yang paling baik. Satu. Yang kedua, iaitu syafaqah, iaitu mereka ini takut kepada Allah, takut pada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ianya berbeza dengan orang munafik. Minta maaf sebut, bahasanya kasar, tapi kena sebut. Orang munafik ni siapa? Sama tak pakaian dengan kita? Sama. Tetapi hati itu, di dalamnya, mereka ini menghimpunkan isa'ah dan juga amnan. Apa maksud isa'ah? Iaitu mereka ini buruk amalnya. Mereka sembahyang hanya riak.
Dan nampak di saf pertama minta maaf pun. Tapi sembahyang tu hanya nak tunjuk pada orang, oh dia ni sembahyang. Tapi sebenarnya dalam hati dia kosong. Dan yang kedua iaitu amnan. Maksud amnan sekali aman. Iaitu sentiasa mereka ini merasa aman diri mereka daripada diseksa. Masya Allah. Kita takut dia. Ada orang tak sembahyang, dia tak rasa bersalah, buat dosa tak rasa apa-apa, tak berbekas sikit pun. Kita minta maaf lah. Saya jamin dan yakin yang ada dalam surah yang sentiasa solat berjamaah ini, kita bukan tinggal sembahyang, lewat sembahyang gelisah. Itu tanda hati kita bersih. Tapi kalaulah kita melakukan satu perbuatan dosa, kita tak rasa apa pun dalam hati kita, itu masalah. Kena pergi polish balik. Kalau kereta boleh pergi polish, hati pun kena polish juga. Baik. Jadi perkara yang pertama ini jelas disebutkan kita, orang yang zuhud ini antara ciri-cirinya yang menyebabkan mereka itu zuhud, sebab mereka ini takut. Antaranya ialah mereka ini takut akan azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pergi yang kedua. Sebab yang kedua ialah gemar ataupun suka pada nikmat akhirat. Ini lebih tinggi daripada yang pertama. Syekh Abdul Qadir sebut yang kedua ini yang menyebabkan seseorang itu zuhud. Sebab apa? Dia bukan sebab takut lagi, sebab dia suka kepada akhirat, nikmat akhirat, iaitu syurga. Jadi Syekh Abdul Qadir kata yang ni darjat dia lebih tinggi daripada takut tadi ni. Dan zahid yang terjadi daripadanya, zahid sekalian orang yang harap. Pada kedudukan yang kedua ini ialah orang tu zuhud, yakni tergolong dalam golongan orang-orang yang mengharap. Boleh sebut berkaitan tentang orang yang mengharap ini. Kita sebut mengharap, kalau dalam bahasa Arab ni dia sebut rojak. Kita dalam setiap ibadat kita perlunya ada sifat khauf dan juga rojak. Bukan rojak buah tu, rojak, ra, jim, alif, hamzah, rojak. Maka orang-orang yang harap ini disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir, iaitu ibadah berserta dengan harap lebih afdal daripada ibadah berserta dengan takut. Kerana harap itu melazimkan ia akan kasih. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, banyak ayat dia. Kenapa kita ni perlu mengharap pada Allah Ta'ala? Sebab kita ni lemah. Ni kita di Sabah umur berapa dah ni? Ada yang sampai umur 60, 70. Sampai ke hari ini masih lagi kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam Quran Allah sebut apa? Allah ni apa? Allahus Samad, tempat tujuan, tempat bergantung. Ni kita duduk dalam surau elok dengan ada aircon, dengan hujan renyah-renyah kat luar ni. Dalam keadaan ini pun kita sedang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni tengah boleh duduk ni, kan? Bila-bila masa saja kita boleh Jangan kata orang dah terlantak sakit dah, kan? Bahawa dia ada berlaku satu kematian di Mesir, kan? Seorang pelajar daripada Malaysia, dia balik Malaysia cuti, dia balik semula ke Mesir, meninggal dunia, kan? Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala tempatkan dia tempat yang baik. Di Mesir kubur semua penuh, kan? Yang adanya hanya kubur di tempat para awliya tu, dan situ tempatnya. Masya Allah, Allah pilih dia. Sakit apa? Tak ada sakit apa, kan? Cuma dia sesak nafas tu meninggal. Allahu Akbar. Ni Allah pilih ni, kan? Dan juga ada orang yang duduk dalam tempat macam kita ni, tengah sujud meninggal. Ustaz jangan cakap lagu tu Ustaz, tadi rasa tenang dah ni, takut pula rasa. Sebab tu kita sentiasa bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala peringatkan kita. Potongan ayat nanti rujuk dalam surah An-Nisa ayat 28. Allah kata apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu memang diciptakan dalam keadaan
Lemah. Sampai kat sini, ingat balik waktu dia baby dulu, lahir-lahir tu, dia terus pakai baju sendiri. Ada? Allahu Akbar. Kita lahir ni, kita menguat lah. Riau lah. Allahu Akbar. Sampai ke hari ini pun, dalam keadaan kita dah boleh berdiri dengan sendirinya, boleh makan, pakai apa semua, agak-agak kita boleh buat kerja seorang diri lah, hidup kat dunia ni. Susah nak sebut. Sampaikan kita mati pun, kalau hebat sangat lah, boleh tak pergi tanam sendiri? Ustaz, saya siap dah gali kubur saya, Ustaz. Habis tu nanti mati, nak mandi macam mana? Siapa yang tolong pakaikan kita, kafankan kita? Nak kambuh balik, bolehlah gali lubang, tapi nak kambuh balik, Masya Allah. Maka sebab itu perlu kita faham bahawa bila Allah peringatkan dalam surah Fatir ayat ke-15, Allah peringatkan kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Manusia, Allah kata, kamulah orang yang memerlukan, bergantung harap pada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan akan sesuatu, lagi maha terpuji. Maka di antara sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, iaitu Allah ni as-samad, tempat bergantung, tempat tujuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah dan hanya engkau kami mohon pertolongan. Maka sebab itu kita memperingatkan diri kita, khusus saya memperingatkan diri saya, bagaimana dalam keadaan ini kita sedang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang zuhud ini mereka sentiasa dalam keadaan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita hari ini, bila kita sebut dalam keadaan mengharap, berapa banyak kita ingat Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita ingat Allah hanya waktu sakit? Alhamdulillah lah. Bila Allah bagi kita sakit tu maksudnya apa? Allah sayang. Allah bagi penyakit supaya kita ni ingat pada Allah. Allah timpa musibah supaya kita ni ingat pada Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala tak sayang pada kita, dia akan buat apa? Dia lemparkan istidraj dia. Biar kamu rasa selesa dalam keadaan buat dosa. Walaupun tak semayang, rezeki masuk banyak, sehingga kan kita lupa, kita lalai pada Allah Ta'ala. Orang macam ni dia lupa dah nak bergantung harap pada Allah. Sebab semua dia ada, dia tak perlu dah. Tapi bila mana kita dalam kesempitan, dalam kesusahan, maka ini kita ada keterikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita tengok kan, semua pernah baca sirah Nabi kan? Mungkin ada ustaz-ustaz cerita pasal sirah Nabi kan. Tak kisahlah kalau siapa berkelapangan, kok rajin baca buku, bukalah kitab Rahiq Al-Makhtum. Kitab tu memang tebal, tapi baca sikit-sikit habis juga. Kalau kita baca akan sirah Nabi SAW, kita akan menjumpai bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara sahabat yang kita kenal, siapa nama dia? Oh, senyap ni. Saya kira banyak sangat ni nama sahabat ni. Siapa tak keluar kan? Mungkin kalau petik sikit, Abu Bakar, Omar kan? Masya Allah. Di kalangan sahabat ni, yang paling ramai orang kaya ke orang miskin? Miskin. Masya Allah. Kenapa ramai orang miskin? Allahu Akbar. Saya kena cerita ni sagi pukul 9 buat habis. Ataupun tak sanggup nak cerita sebab sagi duk mengalir air mata. Nak sebutnya di kalangan sahabat ni ada yang mana bila Nabi SAW sudah berada di Madinah, yang selepas hijrah, Nabi memperhatikan kepada sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba Nabi tertengok kepada beberapa orang sahabat yang mereka ni pakaian itu daripada mula sampai di Madinah sampai ke hari itu, itulah pakaian dia. Satu tu je. Dan setiap bajunya itu adanya bertampung-tampung, sehingga tidak ada lagi tempat untuk ditampung. Masya Allah.
Maka nak kata susahnya kehidupan. Ya ada sahabat yang kaya raya, ada. Tapi mereka ini duit yang banyak itu bukan untuk mereka berfoya-foya. Talhah bin Ubaidillah satu hari berniaga dapat banyak duit sampai tak boleh tidur malam, menangis sebab teringat kepada sahabat-sahabat yang susah. Allahu Akbar. Esok hari semua apa yang dia ada pada waktu itu diagihkan, agih. Sampaikan untuk di sini tak ada. Masya-Allah. Bila mana Nabi tengok sahabat-sahabat yang susah ni, Nabi gembirakan hati mereka. Nabi pun cerita balik. Hari tu waktu aku dimi'rajkan, Allah Ta'ala bawa aku tengok syurga. Allah Ta'ala bawa aku tengok neraka. Yang ramai dalam neraka orang perempuan. Yang ramai dalam syurga tak imam. Kalau neraka ramai perempuan, syurga lakinya. Nabi sebut yang ramai dalam syurga orang miskin. Masya Allah. Dalam keadaan doa lemah ini, senyum mereka. Tapi Nabi bukan omong kosong, benda betul. Sebab apa? Orang yang kaya, beriman, dia lambat masuk syurga berbanding orang mukmin yang miskin 500 tahun. Masya Allah. Tak apalah yang kaya, alhamdulillah lah. Jadi banyakkan infak dan sebagainya. Maka di sini nak sebutkan kepada kita, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila mana kita mengetahui keadaan kita sentiasa diuji, ditimpa musibah, maka adanya peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka kita perlukan pengharapan. Jadi di antara benda yang kita harap apa dia? Dahlah harta tak ada. Kalau harta ada, boleh kita bersedekah, dapat banyak juga pahala. Hari ni apa yang kita ada? Ni, tubuh badan kita, tulang 4 kerat kita ni boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita manfaatkan. Jadi dalam kita beramal ibadah itu, hendaklah kita sentiasa mengharapkan agar Allah Ta'ala terima akan amalan kita. Dah benda lain tak boleh, dah nak sedekah pun tak cukup duit, maka gunakan manfaat tubuh badan kita ini untuk sentiasa beribadah kepada Allah dan mengharapkan agar Allah Ta'ala terima akan amal ibadat kita. Maka Syekh Abdul Qadir sebut kepada kita bahawa ibadat berserta dengan harap itu lebih afdal berbanding ibadat berserta dengan takut. Kerana harap itu lebih melazimkan ia akan kasih. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, sebab bagi seseorang yang zuhud itu, iaitu yang lebih tinggi kedudukan daripada yang pertama dan kedua tadi ni, bahawa adalah sebab bagi zahid itu membesarkan diri daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa mudah kata, selain daripada Allah ni, mereka nampak kecil, tak ingin sikit pun, tak ada sikit pun keinginan hati nak minta tolong pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita susah, kita minta tolong dengan siapa dulu? Contohlah, duit lah. Nak guna duit 50,000 sebut ni, minta kat siapa? Alah ustaz. Kalau tanya ustaz pun ustaz jawab benda yang sama. Minta dengan manusia. Of course, kita minta kat kawan-kawan, minta kat mak ayah, minta kat adik-beradik dan sebagainya. Maka di sini nak peringatkan pada diri kita masing-masing. Dalam keadaan kita melihat kepada situasi satu-satu benda yang berlaku kepada diri kita, Allah uji pada orang, setiap orang ni tak sama. Mungkin ada orang dari sudut kesihatan Allah tak uji dia, alhamdulillah macam sihat sampai umur 60-70 tahun steady lagi. Ada orang mungkin Allah uji pada sudut kewangan. Mungkin ada orang yang Allah uji dia pada sudut kesihatan tubuh badan. Maka dalam keadaan ujian sebegitu, Allah uji keimanan kita. Ada orang dalam keadaan kehidupan susah ni, dia tak fikir dah halal dan juga haram. Bedalah, janji boleh, Covid tak Covid ni, kerja pun tak ada. Bagaimana Allah Ta'ala menguji keimanan seseorang? Mungkin waktu dia senang dulu, ada duit, dia boleh jaga.
Tapi sebab tu kita minta pada Allah Ta'ala, supaya apa? Allah tak uji kita dengan ujian yang tidak mampu kita hadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Allahumma tammim bil khair. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka orang ini yang mana mereka disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir kepada kita, kenapa mereka memandang kecil kepada semua selain daripada Allah ini? Kerana mereka ini membersihkan hati daripadanya dan menghinakan, yakni merendahkan akan barang yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mereka mempunyai kehebatan sebegini hebat. Dan itulah zahid sekalian arifin. Nak sampai pada tahap ni, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bukannya satu keadaan yang mudah. Kenapa? Pertama, selagi kita tidak mengenali selok-belok hati kita, selagi itu kita tak akan sampai pada tahap ini. Ni saya sebut ni hanya sampaikan apa yang disebut oleh ulama. Bukan bermakna saya dah sampai tahap tu. Saya pun banyak perkara yang perlu koreksi diri, muhasabah diri. Sebab itu hati kita, tempat tujuan ataupun tempat tilik Allah Ta'ala ini disebut dalam satu kitab, iaitu kitab Bayan Al-Farqu Baina Sadr wal Qalb wal Fuad wal Lub oleh Al-Hakim At-Tirmizi. Dia sebut hati kita ni ada 4 lapisan. Pernah sebut dah kat sini kot noh. Kan? Tak lagi. Tempat lain. Tak apa, sebut pi noh. Hati kita ni, hati dalam bahasa Arab apa hati? Dalam bahasa Arab qalbun, kan? Selain daripada tu qalbun jugalah. Baik. Al-Hakim At-Tirmizi sebut dalam Quran, Allah sebut hati ini dengan beberapa kalimah. Yang pertama, boleh rujuk surah An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur ni daripada kalimah sadrun. Kalau kita buka kamus bergambar anak-anak kat rumah tu, kan ada kamus bergambar kan, tengok dekat part of body, tengok pada dada, dalam bahasa Arab dia panggil sadrun. Tapi dalam Quran, kalau rajin belik lah, belik cari kalimah sadrun kalau rajin kan. 90% dalam Quran sadrun itu dimaksudkan dengan hati, bukannya dada. Masya-Allah. Mencajak tadi, yuwaswisu fi sudurin nas, bukan dalam pada dada manusia, di dalam hati. Tapi di manakah kedudukan sadrun ini? Katakan hati kita macam ni, contoh ibarat hati, iaitu sadrun ini pada lapisan paling luar hati, lapisan paling luar. Kondisi hati yang paling luar ni bagaimana keadaannya? Sensitif tak? Kalau kena sikit, calak kan? Maka di sinilah tempat kita menerima segala bentuk sumber yang datang. Yang baik sini dulu tempuh, dan yang buruk pun sini juga dulu tempuh. Kita ambil contoh mudah. Bila azan berkumandang, tandanya untuk solat kan? Pada waktu tersebut semua orang dengar. Contoh di taman kita ni, di Bertam Perdana ni, di Bentara ni, semua dengar kan? Waktu tersebut, adakah semua orang akan pergi terus ke bilik air untuk ambil wuduk dan solat? Kena ada sebahagian lain tidak. Di saat itu, hati pada sadr, di saat itu, hati ketiga pada sadr yang bagian luar ini, ada orang yang mana waktu itu juga syaitan membisikkan, baru pukul 6, relax 6.30 lagi dan lagi. Jadi orang yang macam ni, dia akan tarik semula kain apa? Gebor. Selimut dia lain apa balik. Lepas tu dia bangkit ke apa? Macam dia pengalaman je. Tarik balik, pukul 8 dah. Masya-Allah. Itu gelisah habis dah lah. Lepas tu bukan niat adaan dah, qadaan. Allahu akbar. Astagfirullahalazim. Nak sebutnya pada waktu tersebut, hati pada kedudukan sadr ini adalah hati pada orang muslim dan kafir.
bukan pada hati orang mukmin. Dekat sini adalah tempat letaknya hati seorang muslim. Darjatnya hanya muslim saja. Tapi kalau orang mukmin, dia bukan pada sadr lagi, dia pada qalb. Qalbun ini adalah rentas ataupun bahagian hati yang kedua, iaitu di bahagian dalam. Kalau tadi ni luar, ni bahagian dalam. Contoh, ibarat. Maka bila sebut qalbun dalam Al-Quran, bukan hanya kalimah qalbun saja yang merujuk pada hati pada kondisi ini. Disebut juga dengan kalimah majaz. Yang ini majaz ada kiasan kepada kalimah qalb, iaitu dengan kalimah nufus, iaitu diambil daripada kalimah nafsun. Kalimah nafsun ni dia banyak terjemahan dia. Ada diterjemah dengan jiwa. Contoh, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasai kematian. Dan ada juga sesetengah ayat disebutkan dengan kalimah nufus, iaitu merujuk kepada maksud hati, yakni majaz, yakni kiasan kepada qalbun. Baik, kembali semula pada contoh yang sama. Di saat tadi mendengar azan, pada hati kedudukan qalbun, dia bukan lagi orang yang masih tarik kain gebah. Dah, dia pergi masuk bilik air, ambil wuduk, dan dia akan pergi untuk menunaikan solat. Ni pada kedudukan qalb, yakni merujuk kepada hati orang yang pada tahap orang yang beriman. Tak kisahlah waktu tu dia semayang ikhlas ke tak ikhlas ke, janji dia sembahyang pada waktu tu. Mungkin ada orang mak ayah tanya, sembahyang dah, alhamdulillah. Sembahyang tu angkat takbir tak sampai 1 minit siap dah. Sebab apa? Dia janji sembahyang dia. Okeylah tu. Jadi pada kedudukan qalb kat sinilah yang adanya hati-hati yang disebut macam-macam jenis. Qalbun sadi, ada qalbun marid, qalbun yang sakit, ada qalbun mayit, hati yang mati dan seumpamanya. Itu pada kedudukan hati yang bahagian dalam. Baik. Ada lagi, iaitu yang lebih dalam, iaitu namanya fuad. Inna sam'a wal basara wal fuada. Allah sebut kalimah fuad ataupun afidah. Biasa dengar, biasa baca afidah. Maksudnya hati apa ni? Iaitu mata hati. Hati yang lebih dalam, bahagian dalam. Contoh kita ambil yang orang dengar azan tadi ni. Dia bukan hanya orang yang ambil wuduk, hampat tegak sejadah, semayang. Tapi orang yang macam ni, dia pergi ke masjid, pergi ke surau, dia semayang. Elok dah ni, semayang penuh tertib apa semua ni. Lepas tu dia tengok orang sekeliling. Orang sama juga. Kebetulan dia jiran dengan ustaz. Ustaz saja semayang jemaah tidak. Apa penyakit apa? Riak. Dekat sini kalau tadi orang yang pada kedudukan sad, mula-mula lagi dah kantoi dah. Tapi orang yang beriman sikit, dia sembahyang lah. Tapi sembahyang dalam keadaan halal balai, dia buat, dia kata buat. Tapi orang yang pada fuad ni, dia kacau cara lain pula. Dia kacau, tengok timbullah rasa takabur, riak dan sebagainya. Tapi mana hati yang paling bersih ni, yang tempat letak orang yang zuhud yang paling tinggi ni, iaitu namanya lub, bukan lubricant. Cari dalam Quran tak jumpa lub ni. Yang jumpa apa dia? Ulul albab. Biasa jumpa. Kalimah albab itu diambil daripada perkataan asalnya, root word dia labba yalubu labban. Kalimah jamak dia albab. Bukan Ahmad albab, itu pintu. Ni albab ni merujuk kepada hati nurani. Hati yang dibersihkan, bersih daripada segala perkara daripada mengkufurkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati ni milik siapa ni? Hati orang yang benar-benar beriman, hati yang milik orang yang berada pada kedudukan ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita kena kenal akan kedudukan ini, baru kita tahu. Oh, sekarang ni contoh kita ambil contoh yang kedua. Tadi bab semayang. Contoh dia bab kita nak mengeluarkan daripada harta kita, yakni sedekah.
Bila adanya seruan untuk bersedekah, ada orang masih lagi berkira-kira untuk bersedekah. Bila dia ada masih lagi berkira-kira untuk bersedekah ni, hati ni duduk kat mana? Pada sadr lagi. Dia tak fikir pun nak sedekah. Tak apa, nanti lah. Tapi kalau orang ni, dia pegang dah tabung ni, nak sedekah, tapi dia pilih duit biru ke, hijau ke, merah ke, kuning ke, purple. Yang paling mudah sekali apa? Tapi ada orang yang sampai tahap bila mana dia bersedekah, dia tak kira dah. Dia lillahi ta'ala, ikhlas pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia tahu bila mana dia sedekah, itu memang bahagian dia di akhirat. Apa pada kocek ni siapa punya? Saya punya lah ustaz. Jangan sampai ada orang buat cop duit tu dicop, ni saya punya, saya nama dia. Boleh kah? Kalau bubuh cop sekali pun sagi bagi, bukan kita punya lah. Dan duit yang ada pada kita di akaun, dalam bank dan sebagainya, bila kita jadi Allah yarham, Allah yarhamah, maka milik siapa? Milik waris kita. Dah sampai pada waris kita pula meninggal, kepada waris kita. Habis tu siapa punya? Maka yang ada, yang kekal ialah apa yang kita infakkan. Maka di sini ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana nak sampai tahap pada kedudukan ini, kita perlu kenal hati kita. Dan bila kita kenal, barulah kita tahu cara macam mana nak tazkiyah, macam mana nak bersihkan hati kita. Oh, aku punya kelompongan di sini dan sebagainya. Baik, kita ringkaskan. Dan bahawasanya zahid, orang yang zuhud, yang lebih sempurna pada tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala pada dunia dan pada akhirat, dan kurang daripada zahid pada dunia saja, sama ada harta atau kemegahan atau bersedap-sedap atau yang lain, dan kurang daripada ini zahid pada harta saja, tiada pada kemegahan dan lainnya, atau zahid pada setengah perkara yang tiada pada yang setengah yang lain. Baik, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir pada kita ni, nak sebut pada kita, sesungguhnya zuhud yang lebih sempurna ialah zuhud daripada berpaling ke arah sesuatu selain daripada Allah, sama ada di dunia maupun akhirat. Yang ni yang lebih sempurna. Di bawah martabat tadi yang disebutkan itu ialah zuhud hanya pada dunia saja, tak komplit, bukan dunia dan akhirat. Sama ada harta, kemegahan, kenikmatan dan sebagainya. Di bawah martabat tadi ialah zuhud daripada harta saja. Nak sebut ni peringkat demi peringkat ni. Tidak ada kemegahan dan sebagainya. Atau boleh dikatakan zuhud daripada sebahagian unsur keduniaan, tidak pada sebahagian yang lain. Ini adalah zuhud yang paling rendah, kerana kemegahan itu lebih dinikmati dan lebih diingini berbanding harta. Maka zuhud daripada kemegahan itu lebih utama. Bahasa mudahnya begini, nak sebut pada kita tingkatan-tingkatan zuhud ini. Zuhud dengan dunia dan akhirat itulah yang paling sempurna. Ada orang mungkin zuhud dengan dunia ni dia ada macam-macam part lah. Ada orang zuhud hanya pada harta saja, tapi dia masih lagi suka kepada kemegahan. Mungkin ada orang sifat peribadi tidaklah nampak macam kita kata orang yang melampau batas, tapi sebenarnya pada hati dia masih lagi suka kepada kekayaan, masih lagi suka diberikan kemuliaan dan sebagainya. Maka sebab itu ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Qadir peringatkan kepada kita perkara ini. Dan bahawasanya perbezaan antara zahid dan juga fakir, bahawa zahid, yakni orang yang zuhud itu terasing daripada dunia kerana taat serta kuasa ia atasnya. Adapun jika terasing engkau daripada dunia pada ketika gemar engkau padanya, maka itu dinamakan fakir, yakni papa. Tiada ada ia zahid, tetapi ada baginya fakir itu kelebihan atas kaya. Secara ringkasnya, sebagai penutup pada pertemuan kali ini, nak sebutnya kepada kita, orang yang zuhud ini dia ada beza dengan orang fakir, orang miskin.
Orang yang miskin kok mana pun dia tak ada pilihan. Dah memang keadaannya sebab dia miskin. Tapi orang yang zuhud, di saat dia punya ada kemampuan, tapi dia boleh tahan apa yang Allah Ta'ala berikan kekayaan kepada dirinya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit apa yang dikongsikan ini dia berikan kebaikan kepada kita. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah itu kelemahan ilmu. Saya mohon maaf. Jadi kita tangguh dahulu dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.